yang dikasihi serta dihormati Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Tuan Ibrahim bin Taman, Timbalan Presiden PAS Merangkap Ahli Parlimen Kementerian, panel kita pada malam ini. Dan panel kedua kita tidak juga kurang hebatnya, Berhormat Ustaz Muhammad Fawaz bin Madjan, Ahli Parlimen Pematang Bau yang merupakan giant killer dalam PRD15 pada kali ini. So bukan main-main lah. Jadi semua sahabat-sahabat yang saya raikan dan juga kepimpinan Maksudnya yang saya nampak pada malam ni, Tuan PBJ yang sentiasa kacak, Ustaz Abu Bakar Abdul Rahman, dan ke semua kepimpinan PAS kawasan. Suka saya ingin maklumkan bahawasanya malam ni kira malam forum, tetapi dia punya pendekatan lebih kepada santai. Dia lagi janganlah terlalu formal sangat. Saya pun berdua ni Okey. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kita terus kepada soalan terus kepada kita punya poin pertemuan kita pada malam ni. Untuk ahli parlimen, ahli panel yang pertama, Ustaz Wabi, Ustaz Datuk Seri, Ustaz Tuan. Soalan ni mudah saja. Ramadan adalah merupakan bulan ibadah dan juga mujahadah. Namun begitu, bagaimanakah huraian dan juga kerangka kita sebagai abnaul harakah yang ada dalam gerakan Islam ni untuk nak aplikasikan Ramadan ni, selain daripada kita tarbiyah diri dan juga mempertingkatkan ibadah, untuk kita aplikasikan sebagai momentum berdepan dengan cabaran-cabaran masa yang akan datang. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih moderator kita, pengacara Fadil dan Berhormat Ustaz Fawaz, Madam Surajaya dan semua sah kepimpinan PAS Wilayah Persekutuan, kepada hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama bila Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran bulan ni ada 12, tapi yang Allah sebut dalam Quran satu je. Nama bulan yang Allah sebut dalam Quran hanya bulan Ramadan. Yang bulan lain Allah tak sebut dalam Quran nama. Menunjukkan pada kita betapa spesialnya Ramadan. Hingga bulan Zulhijjah pun Allah tak sebut nama bulan tersebut. Yang bulan Muharram pun tak sebut. Yang sebut ialah bulan Ramadan. Itu pun pada ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bukan dengan masalah puasa, masalah turunnya Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ni ada keperluan. Satu keperluan yang ciptaan Allah, roh dan jasad. Ada orang bagi roh, jasad dan aqliyah. Yang kedua ialah keperluan untuk apa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maka bila kita lihat tujuan penciptaan, Allah Ta'ala dia lengkapkan keperluan kita kepada benda yang kita nak laksana tu. Umpama kalau kita nak pergi, kalau kita nak buat rumah bila sebut nak buat rumah, dalam kepala kita mesti ada dah benda yang perlu ada untuk buat rumah tu. Kena ada tiangnya, kena ada atapnya, kena ada bumbungnya, kena lantainya, kena tangganya, sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bila letak manusia tanggungjawab sebagai khalifah, dia lengkapkan apa sifat yang mesti ada kepada khalifah tu. Apa ciri yang mesti ada kepada khalifah tersebut. Tugas ini tugas besar. Maka tugas besar ni mesti orang yang nak melaksanakan tugas juga mestilah punya kelengkapan yang cukup dari segi spiritualnya, mentalnya, fizikalnya dan sebagainya. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala bila dia memfardukan satu kefarduan, contohnya dalam masalah semayang ataupun haji ataupun zakat dan sebagainya, semua elemen tu ialah elemen yang melengkapkan dia sebagai tanggungjawab manusia sebagai khalifah untuk iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Umpama kita sebutlah, tuan-tuan pergi ke kedai beli sebotol air mineral. Ni lengkap ni. Lengkap satu botol. Katakanlah tiba-tiba tuan-tuan dapati ada satu orang jual air, tak ada stiker je. Tuan-tuan beli dah air ni. Tuan-tuan tak makan stiker ni, tak ada keperluan stiker ni. Tapi kalau ada orang jual air di kedai tak ada stiker, tuan-tuan tak beli. Makna apa dia? Sebagaimana stiker ni dia melengkapkan botol air tersebut
Maka demikian juga kita, bila Allah fardukan puasa, ya, sebagai pelengkap kepada sifat yang mesti ada pada khalifah. Allah perintahkan haji, cuma bezanya haji ni man istata' ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Maknanya dia keperluan haji ni, dia melengkapkan, cuma dia bukan ciri sifat utama sehingga ada pengecualian. Berbeza dengan semayang, tak ada pengecualian. Semayang mana ada pengecualian? Yang orang tak semayang ni orang gila, orang bukan Islam, orang uzur syar'i. Lain semua wajib. Tengah perang wajib semayang, tengah musafir wajib semayang, tengah sakit wajib semayang, ya. Demikian juga ibadah lain. Maknanya sifat-sifat yang mesti ada pada pendukung perjuangan Islam ialah melengkapkan sifat tersebut. Sebab itu kadang-kadang bila dia nak berjuang hebatlah fizikalnya, semangatnya, tapi dia pincang. Dia pincang apa dia? Hubungan dengan Allah dia lemah. Ibadah dia tak sempurna, Quran dia tak baca, tahajud dia tak buat, umpamanya. Orang macam ni, kata Mustafa Masyhur dalam Fiqh Da'wah, ya, kitab beliau yang masyhur, dia menyebut betapa kita boleh membakar, katalah dia buat ibaratnya kita bakar batu bata dalam oven, ya. Bila kita letakkan batu bata tersebut dan kita bakar dalam oven, ya, dengan api yang sama, jumlah masa yang sama, kepanasan yang sama, namun bila kita tarik keluar batu bata tersebut, ya, lalu kita akan dapati ada batu bata yang hitam, ya, ada batu bata yang cantik, ada batu bata yang patah, yang pecah, ya. Kenapa berlaku demikian? Kenapa ada batu bata tak sama semua? Itulah tarbiyah. Kita sebagai parti politik, parti Islam, kita menerima semua orang nak bersama kita, ya. Orang nak bersama ni macam-macam, ya, macam-macam. Ada yang bersemangat ke zaman dulu yang masuk PAS ni kerana marah polis, ya, sebab polis hayat tangkap dia kerana dia belaga ayam. Polis tangkap ayam dia marah ke polis sebab dia nampak polis macam UMNO dulu, ya. Kadang-kadang yang masuk PAS ni bukan sebab semangat dia tinggi. Sebab tu kata Mustafa Masyhur, bila kita tarik batu-batu tadi, kita akan dapati berbagai-bagai corak. Lalu kita lah meletakkan di mana yang sesuai batu-batu tersebut. Takkan batu-batu yang hitam nak letak kat dinding, dia akan merosakkan pemandangan, dia akan mencacatkan bangunan tersebut, ya. Demikian juga takkan kerana dia patah lalu kita buang. Kata Mustafa Masyhur, kitalah yang bertanggungjawab meletakkan abnaul harakah kita di posisi mana yang sesuai bagi dia. Kata Mustafa Masyhur, batu-batu yang hitam dia kuat, bakaran dia lebih, dia kukuh, dia kuat. Tempat yang sesuai bagi dia jadi pelapik tiang. Situlah tempat yang paling sesuai bagi dia, ya. Batu-batu yang cantik, tempat dia ialah di dinding, jadi dinding. Pemandangannya cantik dan orang tertarik dengan dia. Manakala batu-batu yang patah, yang pecah, kita letak di hujung. Bila kita susun batu-batu, ada masa kita nak batu-batu yang separuh je, ya. Jangan buang. Setiap elemen dalam jamaah penting. Maka kerana itu kita tak boleh ukur jamaah itu berdasarkan ahli jamaah, ya. Kerana itu kadang-kadang pandangan-pandangan individu bukan mewakili pimpinan. Pimpinan yang mewakili pimpinan, tengok martabat marhalah mana dia berada, ya. Maka kerana itu ada pandangan dianggap pandangan peribadi, tidak mewakili parti, ya. Ada pandangan dianggap mewakili kawasan, tidak mewakili negeri, ya. Ada pandangan dianggap mewakili negeri, tidak mewakili PAS pusat. Begitulah kedudukan masing-masing supaya kita dapat meletakkan dia sesuai di mana yang ada berada. Jadi balik pada soalan tadi, demikianlah kita bila kita menggabungkan diri dalam perjuangan, maka ruang ibadah kita ni dia melengkapkan sifat kita sebagai abnaul harakah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat lihat di posisi mana kita berada dan mainlah peranan di tempat yang kita mampu laksanakan. Itulah kelebihan yang Tuhan bagi pada kita, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perumpamaan dan juga huraian ringkas daripada Muhammad Ustaz Tuan berkaitan dengan soalan yang dikemukakan tadi. Anda tertarik dengan perumpamaan batu-bata. Bila perumpamaan batu-bata ini, anda teringat pada ucapan Allahyarham Tuan Guru
tesis berkaitan dengan peranan pemuda. Pemuda ni adalah umpama batu-batu perjuangan. Maka soalan kepada Yang Berhormat Ustaz Fawaz Muhammad, mewakili generasi anak muda, bagaimana Ramadan yang dikatakan sebagai bulan ibadah dan juga mujahadah boleh dikaitkan dengan membangun generasi muda dan generasi penerus perjuangan Islam? Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Makasih pada acara majlis kita pada malam ini, Ketua Pemuda yang baru, Ketua Pemuda Wilayah yang baru. Allah, itu sudah kami. Yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Datuk Ibrahim bin Tuan Man selaku peninggalkan panel Malan Pusurajaya, PAS Wilayah Persekutuan, seluruh di jawatan kuasa, sama ada peringkat kawasan muslimat dan juga pemuda, khususnya muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berbincang berkaitan dengan satu tajuk yang agak besar, satu tajuk yang sangat mustahak, yang mana kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan bulan Ramadan ini disebut oleh para ulama sebagai jima'un li kulli khairin. Dia menghimpunkan seluruh kebaikan yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Segala bentuk kebaikan yang ada atas muka bumi Allah Ta'ala himpun, letakkan dalam bulan Ramadan. Kalau orang tawa sebut macam inilah, semua benda baik ini dilungkukkan semua dalam bulan Ramadan. Sebab itu bagi sesiapa yang merebut bulan Ramadan, dia seolah-olah mendapat jima'un li kulli khairin. Dia dapat seluruh kebaikan yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan ni. Cuba sebut apa saja kebaikan yang ada, semua dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan Quran, bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan Ramadan bulan ibadat, bulan Ramadan bulan sabar, bulan Ramadan bulan diampunkan dosa. Sebut saja semua kebaikan, semua dalam bulan Ramadan. Dan inilah satu bulan yang sangat hebat. Dan bulan ni sebenarnya perlu diambil khususnya kepada anak muda, kerana orang yang memanfaatkan bulan ini, dia akan menjadi seorang manusia yang cukup kuat bila dia keluar daripada bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, anak-anak muda, kita ambil contoh, kalau nak ambil contoh anak muda ni, tak ada anak muda yang boleh kita jadikan contoh melainkan ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana anak-anak muda inilah yang ditarbiyah, yang dibentuk oleh Nabi SAW, dijadikan sebagai pejuang-pejuang Islam ni. Kalau kita tengok semuanya lapis-lapis muda. Sajalah kita share sikit. Kalau kita tengok ashabi Rasul, ambil 10 yang dijanjikan syurga dulu. Kalau kita tengok, boleh dikatakan kesemuanya sekali berada di bawah 40 sewaktu mereka memeluk dalam Islam. Kita nak dikatakan lah, Sayyidina Abu Bakar waktu memeluk Islam 38, Sayyidina Umar 33, disebut dalam kitab Rijal Halal Rasul 33, 27, 33 masuk Islam. Sayyidina Osman 35 tahun masuk Islam. Sayyidina Ali 10 tahun. Sayyidina Sayyidina Sa'ad Abi Waqqas 17. Sayyidina Talha Ubaidillah Zubair bin Awam 15. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah 31. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tak silap saya, dia ada 29. Maknanya dalam bahasa mudah tu tak masuk Sayyidina Bilal, Sayyidina apa tu. Dalam bahasa mudah kita boleh sebut majoriti yang menjadi pejuang-pejuang Islam di waktu awal Islam, semuanya di kalangan anak muda. Dan di waktu tersebut kalau kita lihat, puasa belum lagi difardukan. Kalau kita tengok mana ada, puasa belum difardukan. Waktu berada di kota Mekah 13 tahun, puasa belum difardukan. Tetapi bila tiba di kota Madinah, kita mula melihat puasa difardukan pada tahun yang kedua. Ramadan ni, tahun kedua hijrah, difardukan puasa. Dan pada tahun itu juga kalau kita mula lihat, Allah Ta'ala mula perintahkan para sahabat untuk terlibat dalam satu peperangan yang sangat-sangat dahsyat. Peperangan itu namanya Badar.
dalam keadaan berpuasa beberapa belas hari, kemudian peperangan Badar. Dan selepas daripada peperangan Badar, kita tengok berapa lagi siri perang yang ada dalam sejarah Islam ni. Seolah-olah nak menggambarkan Ramadan ni sebenarnya membentuk jiwa anak muda untuk menjadi seorang pejuang yang sangat hebat. Sebab itu bagi seorang yang bergelar Muslim, khususnya kita lah abna'ul harakah, patutnya bulan ni kena manfaat betul. Itu ya. Nah. Sebab tu bulan ni kita tak digalakkan banyakkan tidur, walaupun tidur tu boleh, ayulah dan sebagainya, tapi tak digalakkan terlalu banyak tidur, tak digalakkan terlalu banyak makan. Tambah bulan puasa kan, antara perkara yang paling banyak merosakkan anda puasa ni, makan. Dan makan ni para ulama sebut lama dah, al-ma'idatu ra'sudda, makanan ni lah dia punca penyakit. Dan Nabi SAW pesan, ma mala'a abdu adam bi'a'an syarran min batnin, tak patut anak Adam ni sumbat perut dia dengan bahaya. Bihasbi ibni Adam luqaimat, Nabi kata cukup bagi anak Adam ni luqaimat. Luqaimat ni beberapa suap makanan, yuqimna sulbahu, yang mana makanan yang sikit ni dia boleh tegak tulang belakang. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita dilatih makan waktu sahur, kemudian makan waktu berbuka puasa, dilatih supaya kurangkan makan. Dan saya rasa yang hadir hari ni semua sedia maklum, tambah yang berusia lagi faham poin ni. Bila kita makan sikit, kita akan memiliki tenaga yang lebih untuk melakukan ketaatan waktu malam. Makan sikit, kita akan tenaga. Tapi kalau bulan puasa, buka puasa, tebai macam-macam, lagi waktu terawih lena lah. Bahkan kadang-kadang isyak lena lah. Mungkin sebahagian kita faham, makan banyak, tenaga banyak. Makan banyak, tenaga lebih. Sedangkan baginda menyatakan, makan sikit tu bagi tenaga. Sebab itu kesimpulan mudah ya, bulan Ramadan ni sebenarnya adalah bulan yang sangat-sangat melatih, khususnya bagi anak-anak muda. Sebab itu penting dalam bulan Ramadan ini banyak program disusun melibatkan anak-anak muda. Kerana bulan ini adalah bulan tarbiyah yang sangat baik, khususnya bagi anak muda untuk membentuk diri. Boleh tu noh? Oh tu noh? Senyap ya tu ngurusi kita. No, wallahu a'lam. Sebagai mukadimah, wallahu a'lam. Dia lain sikit bila kita tengok Giant Killer cakap kan. Kalau Ustaz Tuan kita dah biasa tengok dekat dalam parlimen, Giant Killer ni jarang sikit dengan suara senyap okay. Baik, nak rasa tuayan yang cukup mudah lah bagi anak-anak muda yang faham. Dan alhamdulillah anak-anak muda agak ramai juga malam ni. Kalau boleh ruang pintu tu kosongkan sikit, bagi ke tengah sikit, penuh rasa. Kita tariki pun ada malam ni insyaAllah. Okey, sebelum kita pergi ke round 2, suka angkat tadi ada tabung yang warna hitam tu, dia sedang berjalan gilir ke kudu-gilir tanpa ada sebarang sapaan. Jadi tuan-tuan kalau boleh sikit, sekurang-kurangnya RM5 malam ni, kurang-kurang RM50 malam ni. Sebab anda dimaklumkan minggu ni dah gaji kan. So fahamlah, tabung ihya tu dia bukan sekadar, walaupun senyuman tu adalah sedekah, tapi kali ni untuk rangkul yang tabung tu jangan senyum je. Boleh? So jemput semua sahabat-sahabat Jabatan Amal untuk teruskan kutipan tabung khas Ihya Ramadan kita pada kali ini. Alhamdulillah lah. So kurang-kurangnya RM50 insyaAllah. Okey, baik, kita teruskan perbincangan kita pada malam ni. Soalan yang kedua, bagi pusingan yang kedua pada Yang Berhormat Tuan Sri Ustaz Ibrahim tuan-tuan, Ramadan juga bulan rahmah dan juga maghfirah. Kita sedia maklum rahmah, maghfirah seperti yang diterangkan oleh Ustaz Fawaz, segala kebaikan itu ada dalam bulan Ramadan. Namun begitu, bagaimana kita nak merasai rahmah dan maghfirah ni apabila kita berdepan dengan situasi politik semasa dalam Malaysia? Dia sebab boleh kita memang ada rahmah, memang ada rahmah dalam setiap dalam kita punya tapi bila kita punya bazar yang ada harga rahmatullah je, yang tinggal harga rahmatullah. Jadi kalau Ustaz Tuan cuba bagi kita semangat sikit pada maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih akhi pengurusi. Allah Subhanahu wa taala dia diciptakan bulan jadi melebihkan bulan Ramadan berbanding bulan lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam bulan Ramadan itu sebagai disebut oleh Fadil sahabat tadi, bulan yang dipenuhi dengan segala kebaikan, keberkatan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ya, soalnya bagaimana kita melihat Ramadan itu dalam konteks perjuangan Islam, kalau disebut sebagai bulan rahmat atau bulan maghfirah. Ya, baik. Ya. Saya melihat dalam kerangka betapa Allah Subhanahu Wa Taala Dia nak bagi kelebihan, ya, kebaikan, ya, rahmat, pengampunan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita minta, kita mohon, kita cari, kita usaha. Bukan Dia yang bagi. Ya. Walaupun Tuhan Maha Pemurah Ar-Rahman, Dia meliputi segala-galanya yang tak payah kita minta, ya, tak payah kita doa, tak payah kita usaha, Tuhan bagi. Itu tanda rahmat Allah Ta'ala. Namun di sana ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala nak supaya kita mohon pada Dia, kita merayu pada Dia, kita minta pada Dia sungguh-sungguh, ya, supaya kita merasai betapa kita ni hamba dan Dia sebagai Khalik pencipta yang memberi, maha pemberi, maha penganugerah. Sebab itu kadang-kadang bila dalam kerangka ibadah ini, ya, sebagai contoh doa lah, ya, ada orang tanya, kenapa Allah tahu kan yang kita nak, ya, buat apa kita disuruh minta doa? Dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala lebih suka kalau seorang tu memanjangkan doa dia, merayu-rayu pada Allah. Allah suka. Lagi lama kita merayu tu lagi Allah Ta'ala suka, kasih kepada orang demikian. Tapi kadang-kadang kita ni malah angkat tangan, ya Allah, macam biasa lah, ya Allah, macam tu je, ya. Jadi sebab kalau dalam bidang perubatan, perubatan pun sama. Kita pergi ziarah pesakit tu minta kita tolong doa ke dia, lain daripada kita doa ke dia, ya, lain, ya. Saya pengalaman dengan guru saya almarhum Ustaz Rundin, dia tak akan buat air tawar kalau orang tu tak minta. Dia kata boleh kita bagi, tapi itu bukan daripada dia, kendak tu bukan daripada pesakit. Dia kendak pesakit tu yang menyebabkan lagi ada keberkatan. Sama kita dengan Allah Ta'ala. Oh, doa ni minta padaku, kata Allah, ya. Dia kata, ya Allah, kamu tahu dah apa yang aku nak, tak payah minta lah, ya. Ya, kamu kena minta padaku. Oh, doa ni astajib lakum, aku akan perkenankan doa kamu. Jadi dalam konteks perjuangan, cabaran kita besar, ya. Cabaran kita dalam besar. Sifat perjuangan Islam dua sebagai ganti ayat biasa kita baca lah. Law kana abdan qariban wa safaran qasidatan walakin ba'udat alaihi musyaqqa. Sifat yang pertama, perjuangannya dijauh, dia panjang. Dia tidak hanya lepas pilihan raya, menang pilihan raya. Dia tidak hanya dengan menang tawan negeri atau tawan perkesuan Putrajaya. Dia tidak berakhir dengan kita berjaya dalam satu perjuangan, ya. Nabi berjaya dalam satu peperangan, tapi depan lagi ada peperangan, ya. Sebab tu faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang berjaya betulnya di akhirat besok. Adapun kejayaan dunia, ya, kemenangan Islam dan seumpamanya merupakan jalan-jalan kepada mencari dua perkara tadi. Satu, rahmat redha Allah Ta'ala kepada kita dan pengampunan Allah. Sebab tu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an, ya Rasulullah, siapakah di kalangan manusia paling hebat diuji oleh Allah? Al-Anbiya. Apa kata? Al-Anbiya summal amsal fal amsal. Nabi-nabi lah. Pasal apa Nabi? Kata ulama dalam tafsir hadis ini, maksudnya ujian yang paling besar akan turun kepada kepimpinan, ya. Pemimpin kena dulu, bukan pengikut kena dulu. Pemimpin kena dulu. Maka ujian tersebut balik pada sifat tadi. Oleh kerana dia jauh, perjuangan jauh, stamina kena kuat. 6 bulan sekali kena cek kesihatan, ya. Pastikan makan makanan yang betul-betul mendatangkan manfaat, halalan thayyibah, ya. Di samping memastikan bahawa ada penyambungan. Kalau perjuangan Islam jauh, tak boleh dengan kita. Mungkin dengan umur kita tak sempat. Almarhum Ustaz Fadil tak sempat menyaksikan kemenangan. Yusuf Rawa tak sempat menyaksikan kemenangan. Ramai pimpinan negeri, pimpinan kawasan tak sempat menyaksikan kemenangan pun, ya. Dia pergi dulu pada kita, ya. Alhamdulillah kita sempat menyaksikan kemenangan di zaman kita. Walaupun belum kemenangan yang besar, tapi kemenangan itu kita sempat. Ramai generasi awal yang tak sempat menyaksikan. Maknanya kena ada penyambungan. Anak kita yang akan sambung perjuangan kita, cucu kita akan sambung perjuangan kita. Kita jangan putus mata rantai dalam setiap ahli, setiap abnaul harakah.
Tiap keluarga jangan putus mata rantai perjuangan Islam. Ya, jangan putus. Kalau kita ada anak, jangan putus hingga anak kita tak terlibat dalam jamaah. Ya, bila putus zaman kita, tiba-tiba anak kita 2-3 orang, 4-5 orang, tiba seorang pun tak bersama dengan jamaah. Ya, ikat mereka dengan jamaah. Apa nak jadi pimpinan ke sebagainya, itu kemudian. Tapi ikat dulu. Ya, pastikan dia menjadi penolong kepada agama Allah. Adapun dia diangkat sebagai pimpinan, pemuda ke ulama ke apa sebagainya, itu perkara kemudian. Allah Ta'ala maha mengetahui di mana sesuai setiap individu tersebut. Yang kedua ialah, oleh kerana perjuangan Islam tu mihnahnya banyak, tekanannya banyak, ujiannya banyak, maka kita tak boleh jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita kena doa pada Allah. Kadang-kadang diuji ni, ya, ada sampai peringkat, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada di antara orang beriman tu diuji Allah sampai rasa bergoncang iman dia. Ini apa ayat dia? Ya. Apa Allah Subhanahu Muhammad. Ya. Ada satu lagi ayat ni. Tak apa. Ya. Wazuzilu hatta yaqula ar-rasul wal-ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Makna sampai diuji tu sampai, ya, bergoncang iman. Bergoncang iman. Bila Habab mai jumpa Nabi SAW satu petang, Nabi berlindung di bawah bayangan Kaabah. Ya, Habab ni, kita tahu Habab ni sahabat yang Nabi menangis. Ya, Nabi tak pernah menangis dengan pernyataan para sahabat kecuali Habab je. Ya. Habab ni mai minta, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak doa pada Allah Ta'ala supaya Allah segerakan kemenangan kepada kita? Ramai yang teruk diseksa ya Rasulullah. Ya, yang dibunuh, yang diseksa, yang diheret tengah padang pasir, berbagai-bagai ya Rasulullah. Kenapa kamu tak doa pada Allah? Apa kata Nabi? Hi Habab, ya, berhati-hati kamu, sesungguhnya umat sebelum kita diseksa lebih teruk daripada kita. Di kalangan mereka ada gergaji kepala sahabat terbelah dua. Bukan orang biasa, Rasul. Ya. Di antara mereka disikat dengan sikat besi hingga nampak putih tulangnya, kata Rasulullah. Tapi mereka tak pernah minta supaya Nabi-Nabi mereka mendoa supaya segera kemenangan. Berhati-hati wahai Habab, jangan jadi golongan yang gopoh. Ya, ramai kawan-kawan kita yang bersama, kenapa lompat keluar berjamaah? Kerana rasa lambat menang. Ya, lambatnya nak menang. Ya, duduk dalam pah payah menang. Ya, akhirnya keluar pada parti. Ya, dan macam-macam cerita lah. Maka Habab ini sahabat yang, ya, belakang dia letakkan di atas bara api hingga api itu padam dengan lemak dan darah daripada tubuh Habab. Sayyidina Bakar datang merekakan dia, bebaskan dia. Satu hari Nabi SAW panggil Habab. Nabi kata, ya Rasul, kata Nabi, wahai Habab, aku dengar kamu tu diseksa. Ya, kata Habab, benar Rasulullah. Nabi kata, cuba buka baju kamu. Habab buka baju, Nabi tengok kesan parut di belakang Habab, Nabi menangis. Tapi bila Ammar bin Yasir, Nabi kata pada, sabran ya ahla Yasir, fa inna mawa'idukumul jannah. Ya, keluarga Yasir, Nabi tak menangis. Tapi bila Nabi tengok parut di belakang Habab, Nabi menangis. Ya, teruk sangat kesan parut di belakang dia. Tetapi Nabi pesan, jangan jadi golongan gopoh. Oleh kerana itu sahabat-sahabat sekalian, di samping dua tadi, kita dapat rahmat Allah Ta'ala dengan pengat Allah, ialah kita kena mohon. Ya, saya sekali sebut beginilah. Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, oleh kerana yang kita paling jauh, apatah lagi dalam perjuangan Islam, maka bekalan kita kena cukup. Yang kedua, bebanan kena kurang. Kita jalan jauh, beban kena kurang. Apakah bebanan kita? Dosa. Ya, bebanan kita dosa. Ya, maka bulan ni bulan Allah nak ampun dosa. Minta sungguh-sungguh pada Allah, merayu sungguh-sungguh pada Allah. Ya, yang kedua, ya, bulan ni juga bulan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkatan. Kita mohon setiap inci hidup kita ni, pada harta, pada keluarga, pada isteri, pada anak, pada pendapatan, pada pekerjaan, pada umur kita, pada ilmu kita, mohon setiap juzuk itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati hidup kita. Saya fikir cukup dulu untuk ni. Saya pun jarang ada jam depan, jadi faham lah. Alhamdulillah, terima kasih. Ana pun tak pasti apa fungsi jam tu sebenarnya. Saya tak tahulah kenapa. Tapi tak apalah, alhamdulillah, terima kasih atas huraian dan juga nak kira satu peringatan bersama pada kita semua berkaitan dengan maghfirah dan juga rahmah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ni yang dihurai oleh
Berhormat Datuk Ustaz Tuan. Seterusnya soalan kepada Yang Berhormat Ustaz Fawaz dan juga mantan Ketua Pemuda Pulau Pinang. Sebenarnya dia berjaya menggegarkan seluruh pemuda Pulau Pinang. Okey. So sebagai giant killer, soalan ni memang killer-killer lah sikit. Okey. Rahmah dan maghfirah dalam kerangka berdepan cabaran kerajaan madani dan peranan anak muda, Ustaz. Apa anak muda ni kena buat nak berdepan dengan kerajaan madani? Terima kasih kepada yang bertanya. Sebelum saya nak jawab soalan daripada pengacara majlis sebentar tadi, saya nak kongsi satu apa yang diberikan kepada saya oleh seorang guru di Pulau Pinang. Boleh dikatakan antara guru tua lah. Selepas Pak Sumit di Bukit Tembaga meninggal dunia, beliau termasuk di kalangan guru yang tua lah yang masih ada di Pulau Pinang. Saya pernah ziarah beliau sebelum ini, dan di antara satu pesanan yang saya rasa kita semua sesuai untuk ambil, apatah lagi kita sekarang seperti disebut oleh Fadil yang berhormat sebentar tadi, kita perlu ada pelapis, kita kena ada anak cucu yang akan menyambung perjuangan kita ni. Saya rasa mungkin kita boleh share lah. Saya ambil untuk saya sebenarnya, tapi kita share lah malam ini untuk semua. Yang mana dalam ziarah saya ke rumah beliau sebelum ni, beliau sebut simple lah. Masa duduk sembang dengan beliau, beliau mengatakan, dia kata baru-baru ni mimpi jumpa Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Dia kata masa tidur mimpi jumpa Tok Guru, tapi dia kata masa jumpa Tok Guru tu, tengok Tok Guru seorang masa tu. Jadi dia kata dalam mimpi tersebut dia tanya Tok Guru kenapa duduk seorang, Tok Guru nak pergi mana dan sebagainya. Tak apalah, ringkas lah. Cuma last sekali Tok Guru pesan pada beliau, pada Tok Guru ni, yang mana dia ambil ini sebagai pesanan dan dia bagi pesanan kepada kami pada pertemuan tersebut. Tok Guru mengatakan bahawa dia ada silap satu. Dia dah Tok Guru ni Aziz sebut, dia kata dia ada silap satu. Bila ditanya apa kesilapan tersebut, dia kata hamba ni waktu hidup, hamba tak wasiat kepada anak-anak supaya sambung perjuangan. Katalah itu yang disampaikan kepada saya lah. Dia kata sebab hamba tak wasiat pada anak-anak, semua anak-anak, supaya jangan tinggalkan perjuangan. Jadi bila Tok Guru Pulau Pinang, bila dia dah waktu dia cakap dengan kami, dia pesan. Dia kata kalau boleh kita ni sebelum kita mati, pesan kepada setiap orang anak kita, bagi tahu pada mereka apa jadi pun jangan keluar daripada perjuangan ni. Dalam bahasa muda dia sebut, ayah hidup sebagai orang PAS, mati sebagai orang PAS. Ayah nak apa pun jangan keluar daripada PAS. Jadi apa pun jangan keluar daripada PAS. Dan dia pesan, dia kata kalau boleh lepas ni wasiatlah pada setiap anak kita. Awak yang senyap nampak ni. Saya pun baru dapat, jadi saya share lah. Rupanya mungkin poin ini boleh kita ambil, antaranya isu wasiat kepada anak-anak cucu kita. Kadang-kadang boleh jadi mereka ada macam-macam pandangan, tetapi oleh kerana wasiat yang diberikan itu, dia akan mengikat anak cucu kita daripada fikir boleh. Boleh? Boleh, no? InsyaAllah, no? Mudah-mudahan kita ambil. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sekarang berada di satu zaman yang saya rasa semua sedia maklum. Kita sekarang berada di akhir zaman. Jadi ni sebutan secara umum. Bila di akhir zaman, Nabi SAW dah bagi gambaran kita akan berada pada zaman yang 5 zaman yang akan tersusun, yang mana selepas daripada 5 zaman tersebut, Nabi SAW sebut pada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, selepas daripada 5 zaman tersebut, semua sakata, kemudian Nabi senyap. Yang mana baginda menggambarkan di akhir zaman ni akan muncul zaman khilafah, zaman nubuwah, zaman kenabian telah pun berlaku. Yang kedua zaman khilafah, ini pun telah berlalu, zaman khulafah Rasyidin. Yang ketiga zaman mulkan awtan, pemerintahan yang menggigit. Menggigit ni ada 2 makna. Yang pertama, pemerintahan yang menggigit, yakni menggigit ajaran Al-Quran dan juga hadis.
ataupun ajaran ahli sunnah wal jamaah, pemimpin yang mengikut ajaran Islam, itu satu makna. Ataupun makna yang kedua, pemimpin yang diwariskan secara warisan, itu juga disebut sebagai mulkan awad, pemerintahan yang menggigit. Yang ni pun dah berlalu dah, zaman khalifah-khalifah Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya, turun keturunan tu. Dan sekarang kita berada pada fasal yang keempat. Baginda menyatakan akan muncul mulkan jabarian, pemerintahan yang bermaharajalela. Sebab itu kita sekarang berada pada zaman tersebut. Kita akan melihat suasana tu pasti muncul. Sebab baginda tak pernah menipu. Jadi di zaman tersebut kita akan mula melihat pemerintahan ni dia akan bersikap secara maharajalela. Dia buat ikut suka. Dia tidak pedulikan orang, walaupun cakapnya kadang seolah-olah mempedulikan rakyat, tapi hakikatnya dia sedang buat apa yang dia suka, buat ikut suka. Dia pergi mulkan jabariyah. Dan yang kelima, fasal mulkan adilan, itu pemerintahan Imam Mahdi dan sebagainya lah. Jadi waktu berada dalam fasa ini, dan kita rasa sekarang dunia sekarang berada dalam fasa ini. Sebab itu anak-anak muda dia perlu memahami suasana pemerintah dunia hari ini sebegini. Anak-anak muda hari ini perlu mempersiapkan diri dengan kekuatan zahir pun perlu, batin pun perlu. Kerana pada zaman ini ujian yang akan datang ni sangat-sangat kuat. Dan kemuncak kepada mulkan jabarian, pemerintahan yang maharajalela ni, kemuncak dia keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal satu yang besar sekali, tapi anak-anak buah dia pun sakit. Tapi asal dia, zaman ini adalah zaman yang anak muda perlu dengan kekuatan zahir, perlu kekuatan batin. Sebab itu penting bagi kita yang mana ada anak, bagi kita yang ada anak-anak muda pada hari ini lah, penting kekuatan ilmu. Lepas tu kena mengaji, lepas tu kita kena susun pengajian, kena susun pengisian pada mereka. Penting kekuatan iman, penting kekuatan jemaah. Kerana hidup bersorangan pasti akan kena akan dipedaya lah bahasa mudah. Seumpama kambing sekor pasti akan dimakan serigala. Dan yang keempat yang saya sebut di awal tadi, kekuatan wasiat tu kena ada, ilmu kena ada, iman, kekuatan jemaah, dan penting juga peranan daripada orang-orang lain, orang-orang lama, memberikan wasiat pada anak muda untuk kita menghadapi zaman yang sangat kritikal ini. Tambah kita di Malaysia ni, mari kerajaan Madani ini pun kita boleh melihat anak-anak muda hari ini banyak dah mula jadi, minta maaf no, kalau kita sebut no, kita sekarang berada dalam jemaah, kita di hadapan kita ni timbalan presiden. Tapi kalau kita lihat di kalangan anak-anak muda kita hari ini, orang-orang lama kita tak erat, kita tak sangsi. Kekuatan mereka sangat hebat. Tetapi untuk anak muda hari ini, kekuatan mereka hari ini jadi begitu. Bila diuji sikit dengan Covid, hilang kerja. Hari ini kalau kita tengok, boleh tanya Ustaz Azmir. Ustaz Azmir juga terlibat dengan pemuda. Saya juga terlibat dengan pemuda. Pemuda hari ini tak seumpama pemuda zaman dulu. Sebut turun program, turun. Sebut usrah, ramai. Sebut kata aktiviti sekian-sekian, liqah fikri macam tu. Tapi anak muda hari ini, bila kita panggil usrah, dia boleh bagi alasan isteri sakit perut. Bukan dia sakit perut, isteri sakit perut, dia tak mari usrah. Dan ini realiti ni. Bukan perlu bercakap dengan mulut. Hari ni WhatsApp lah, minta maaf no, isteri demam. Isteri demam, dia tak ada mesyuarat. Senyap lagi sekali. Ni realiti yang perlu dihadapi, dan saya hadapi sendiri ni selepas daripada Covid ni. Dan saya rasa negeri-negeri lain pun memiliki suasana yang hampir sama. Dan ini merupakan cabaran kepada kita, dan ini merupakan satu perkara yang perlu untuk kita sama-sama fikirkan lah. Kalau ini kita tak boleh nak selesaikan, macam mana kita nak berhadapan dengan musuh kita yang berada di luar sekarang. Sebab itu kalau boleh dalam suasana yang ada sekarang ni, ambillah peluang, ambillah kesempatan, apatah lagi diberikan di bulan Ramadan kepada kita ni, gunakan apa saja peluang yang ada ni untuk mengemaskan balik anak-anak muda kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita buat, dengan usaha yang kita buat, InsyaAllah Allah Ta'ala nilai dan Allah Ta'ala berikan
apa yang kita perlukan, insya-Allah. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan itu semua akan menjadi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fawaz atas